Xiaomi 12 Pro adalah antara telefon yang mendapat kritikan yang agak tinggi disebabkan harga yang ditawarkan tu agak tinggi. Telefon ni dan juga 4 benda yang aku tak suka selepas menggunakan Xiaomi 12 Pro ni selama seminggu. Jadi tak nak buang masa, roll the intro. Let's go. Benda yang pertama yang aku suka tentang Xiaomi 12 Pro ni adalah dia punya skrin yang bagus, iaitu 6.7 inci LTPO E5 AMOLED dengan 120Hz refresh rate. Sebagai tambahan lagi, ia menggunakan resolusi W Quad HD Plus atau 1440p. Skrin dia memang terbaik lah, even DisplayMate sendiri pun bagi telefon ni A+. Benda yang pertama yang aku suka pasal skrin ni adalah dia punya brightness yang boleh mencecah sehingga 1500 nits. Selain itu, apa yang special untuk tahun ni punya LTPO Gen 2 AMOLED adalah dia boleh pergi dari 120Hz sehingga 1Hz. Tetapi daripada apa yang aku uji sendiri dengan menggunakan developer option untuk tunjuk refresh rate, telefon ni punya refresh rate hanya mampu turun sehingga 10Hz sahaja. Dia tak boleh mencapai sehingga 1Hz. Jadi aku agak pelik jugalah kat situ, tak tahu kenapa. Tapi tak apa, sebab telefon ni datang dengan fungsi AI Image Engine, di mana di sini korang boleh naikkan lagi kualiti image yang dihasilkan pada skrin Xiaomi 12 Pro ni. Untuk selebihnya, macam di setiap telefon flagship, ia datang dengan fungsi Dolby Vision, penyokongan HDR10+, dan perlindungan Corning Gorilla Glass Victus. Walaupun skrin dia bagus, tetapi ada satu benda yang aku tak faham kenapa banyak sangat company smartphone suka bubuh dekat diorang punya telefon flagship ni, iaitu screen curve. Memanglah screen curve ni membuatkan telefon tu nampak lebih cantik, premium dan nampak mahal. Tetapi itulah kelebihan yang ada pun dengan screen curve ni. Dari segi usability tu memang ke laut, sebab banyak masalah dengan screen curve ni. Benda yang aku paling benci lah bila menggunakan screen curve ni adalah accidental touch. Mungkin benda ni macam remeh, tapi kadang-kadang tu bila kau gunalah macam social media, macam YouTube, baca buku ke, macam baca e-book lah kan, ataupun kau tengah scroll TikTok, kadang-kadang disebabkan accident touch kau punya palm ni terkena tepi, dia refresh lah, ataupun kalau kau baca buku dia pergi naik atas lah. Lala kau tak boleh ikut balik dah mana yang kau baca tu. Aku ada satu cerita kat korang semua ni lah. Itu aku guna IG story lah, bukan IG story, guna phone ni. Lepas tu aku accidental touch lah kawan aku punya story, terbuka emoji tu. Aku tertekan pula emoji gelak tu kat dia. Yang paling akutnya kan, kawan aku tu positif COVID. Aduh Mat, memang susah gila aku nak explain kat dia pasal aku letak emoji gelak kat situ. So, accident touch ni memang tak best lah, memang bermasalah gila lah. So, kalau korang nak beli telefon ni, aku suggest korang pakai casing yang block dia punya curve ni. So, tak adalah mengacau macam accidental touch tu. Okay, untuk benda yang kedua yang aku suka pasal telefon ni adalah dia punya speaker. Lebih precise lah, dia punya stereo speaker. So, stereo speaker ni sebenarnya terbahagi kepada dua, iaitu tweeter dan dia punya woofer. Jadi, in total, telefon ni mempunyai 4 speaker configuration lah. Audio dia memang top tier, probably the best lah yang pernah keluar pada tahun ni. Aku boleh cakap korang semua. Tetapi, satu komplain aku pasal speaker ni, audio dia tak kuat sangat. Even kau maxkan volume dia, still bunyi dia tak sekuat yang kau expect sendiri. Alright, kita kembali semula ke benda yang aku tak suka pasal smartphone ni, iaitu dia punya chipset, iaitu Snapdragon 8 Gen 1. Seperti apa yang aku ceritakan dalam ulasan Xiaomi 12 aku hari tu, benda yang sama juga berlaku dekat versi Pro ni, di mana aku buat CPU throttling dan isu performance tu masih ada juga, di mana dia drop sehingga merah. Tapi aku tolak tepi benda tu lah, sebab memang dah tak boleh buat apa, memang benda yang sama saja. Tapi benda yang paling random lah aku perasan dekat Xiaomi 12 Pro ni adalah dia suka panas randomly. Kadang-kadang kau scroll TikTok ke buka IG dia macam panas. Aku pun tak faham, takkan kau buka IG panas tu. IG tak adalah macam banyak makan sangat kan kuasa CPU atau prosesor tu sendiri. Jadi aku macam pelik, dia randomly panas. Tapi kalau waktu charging tak adalah panas. So aku pun tak faham kenapa dengan chipset ni, ataupun memang masalah phone ni sendiri. Jadi itulah benda yang aku tak suka pasal Snapdragon Gen 1 ni. Okey, benda yang ketiga yang aku suka pasal telefon ni adalah dia punya bateri dan dia punya charging speed. Bateri dia walaupun 4609 mAh dan aku guna W Quad HD Plus dengan 120Hz refresh rate, dia tak drain teruk sangat. For example lah, ni situasi yang aku cerita korang semua. Aku pergi kerja dalam around 9 ke 10 macam tu, dan aku akan balik kerja by pukul 6 atau pukul 7 macam tu. Macam biasalah bila kita pergi kerja, bateri 100%. Bila balik kerja tu, phone ni masih ada lagi 50 ke 40% bateri, which is impressive gila. By pukul 9, pukul 10 macam tu, mungkin kita tengah buat kerja main game, bateri dia memang dah jatuh dah lah dalam 20%, dalam 15% macam tu. Tapi apa yang special lah, bila kau ada fast charging 120W, benda tu bukan masalah lah. Kau habis kerja walaupun 40%, kau pergi cucuk, kau pergi mandi, pergi solat maghrib, dah full charge balik dah. So bagi aku, bateri dekat Xiaomi 12 Pro ni memang padu gila lah. Walaupun MIUI 13 did a good job optimizing telefon ni, tapi still banyak fungsi-fungsi yang menarik yang ada dekat MIUI 13 dekat China tu tak ada dekat telefon ni. Kalau korang nak tahu lebih lanjut lah pasal fungsi-fungsi tu, korang boleh tengok lah video yang aku buat sebelum ni pasal MIUI 13 tu. Bagi aku, MIUI 13 dekat Xiaomi
Xiaomi 12 Pro ni dia lebih kepada MIUI 12.5.9 lah. Macam tu lah, or to be precise lah, nama penuh dia MIUI 12.5 Enhanced Edition Deluxe Director Cut. Macam tu lah. Nama panjang tak ada beza, tapi adalah tambah sikit-sikit. Macam tu lah dia punya rasa dia dekat Tifo ni. Dia bukan tak bagus, dia okey je. Cuma kalau nak bezakan lah dengan counterpart OS lain macam One UI, Realme UI, ColorOS dan lain-lain tu, dia macam ketinggalan sedikit dari segi fungsi-fungsi yang ditawarkan tu. Okey, benda yang terakhirnya aku suka pasal smartphone ni adalah dia punya kamera. Aku bercerita kat korang semua, kamera dia memang top tier lah, memang flagship level punya. Ia mempunyai 3 tetapan kamera di belakang dan 1 di hadapan. Untuk kamera belakang, ia menggunakan sensor Sony IMX 707 untuk kamera utama, 50 megapiksel ultra wide dengan keluasan 115 darjah dan 50 megapiksel telefoto dengan 2x optical zoom. Untuk selfie pula ia menggunakan 32 megapiksel selfie kamera. Okey, daripada gambar yang aku ambil menggunakan Xiaomi 12 Pro ni, aku memang impress gila. Gambar dia memang cantik, dynamic range yang bagus, dia punya kontras yang tinggi, gambar dia warna vibrant dan memang puas hati punya. Memang nampak macam phone flagship. Tapi satu masalah aku perasan dengan dia punya kamera ni, tambah di kawasan mendung, walaupun kan turn on HDR, tapi dia macam struggle lah untuk menerangkan kawasan tu. Macam korang tengok gambar ni, dia macam gelap kan. Sebab masa tu, kawasan tu memang mendung gila. So tu masalah kamera utama dia lah. Untuk ultrawide dia pula, dia bagus. Gambar dia memang cantik. Tapi kau boleh nampak lah, warna ni kalau kau nak dibandingkan dengan kamera utama dia, kau akan perasan lah dia macam warna dia dari segi kontras tu agak rendah sedikit lah kalau dibandingkan dengan kamera utama. Di mana kamera utama memang pekat warna hijau, contohnya macam kat daun tu kan. Tapi bila kau pergi ke ultrawide, dia macam kurang sedikit. So kalau kau yang macam kurang minat tu, korang boleh edit lah sikit kan, bagi warna naik sikit, bagi pop kan. So tak ada masalah sangat. Still, bagi aku ultrawide ni memang nampak sharp lagi lah sebab 50 megapiksel kan. Untuk telefoto dia pula, telefoto dia aku suka, cuma aku tak suka dia tak ada OIS kan untuk stabilkan gambar tu. Ni contohnya kan, apa yang aku suka pasal 2x optical zoom ni, kau boleh ambil gambar portrait yang cantik lah. Memang cantik, kau tak payah pakai mode portrait pun dah cantik dah. So aku suka dia punya 2x optical zoom ni, gambar dia sharp, memang cantik. Cuma tu lah, bila kau pergi ke portrait, gambar portrait dia macam tak nampak natural sangat lah. Even though kau guna 2x optical zoom, dia punya potongan tu nampak pelik. Lepas tu kadang-kadang muka kau pun nampak macam beautification tinggi lah. So kalau kau tak suka tu, baik kau pakai 2x optical zoom dah cukup lah untuk buat portrait. Dan bagi aku cantik dah lah dengan 2x optical zoom ni, macam gambar-gambar kau tengok ni. Tapi satu benda yang aku nak highlight lah untuk kamera dia ni adalah dia punya night mode. Night mode dia memang impresif gila. Macam kau tengok gambar dia ni, memang cantik. Kalau korang yang follow IG aku, kau nampak lah aku ada post-post gambar daripada Xiaomi 12 Pro ni. Dia punya gambar night mode dia memang mantap. Banyak orang suka cakap cantik. So aku suka lah, night mode dia memang bagus. Memang Xiaomi dia ada good job dengan night mode dia. Aku bagi tepuk tangan sikit lah. Memang bagus. Lepas tu aku even compare dengan S22 Ultra dia punya gambar night mode. Dan aku perasan gambar dia memang tak ada perbezaan yang ketara sangat. Apa yang aku perasan lah dekat Xiaomi 12 Pro ni, dia punya night mode tu lebih, orang kata apa, dia suka kekalkan warna yang vibrant dan dekat gambar tu sendiri. Di mana untuk S22 Ultra ni dia lebih kekalkan dia punya details. Tapi warna dia memang ke laut sikit lah. So ini lebih kepada in matter of preference untuk korang lah. Korang suka warna night mode lagi cantik ataupun korang suka gambar night mode lebih detail. Okey, untuk video pula korang merekod 8K 24fps. Tapi aku tak minat sangat pakai 8K ni sebab benda tu macam tak relevan sangat digunakan. Tapi the best one 4K 30fps. Memang stable gila, tambah lagi dengan fungsi tracking ni, lagi senang lah korang nak buat vlog ke apa-apa kan. So memang nice lah dia punya video ni. Aku bagi pujian lah untuk Xiaomi ni. Okey, untuk selfie pula, selfie dia bagi aku average saja. Dan aku paling pelik, dia punya selfie ni tak boleh pergi 4K. Dia hanya boleh bagi 1080p, 30 atau 60fps saja. Aku pun tak faham kenapa. Tapi itulah Xiaomi, dia orang tak fokus sangat pada selfie camera, which is aku faham dia orang nak mungkin nak lowerkan cost ke apa. So kalau korang semua yang mungkin nak vlogging menggunakan kamera selfie korang, mungkin Xiaomi 12 Pro ni tak sesuai untuk korang lah sebab tak ada recording 4K tu. Okey, yang terakhir benda yang aku tak suka. Tapi alang-alang lah dah terakhir ni, aku conclude terusan video ni. Bagi aku Xiaomi 12 Pro ni memang sebuah telefon flagship yang bagus. Ia boleh je melawan Samsung or even Apple dengan spesifikasi yang ditawarkan tu. Tetapi masalah perisian atau software dia yang kurang masak membuatkan telefon ni berada dekat tempat yang pelik di mana spek dia dah padu. Tetapi kenapa korang beli telefon ni kalau korang boleh beli Samsung, even iPhone tu? Betul tak? Jadi benda yang terakhir yang aku tak suka pasal smartphone ni adalah harga dia yang terlampau mahal lah, iaitu RM3,899 untuk 12GB RAM dengan 256GB storan. Aku faham Xiaomi memang nak compete dengan dua company ni, tetapi disebabkan software dia yang bermasalah bug, lepas tu macam fungsi-fungsi pun tak banyak,
Kau compare dengan One UI 4.0, kau compare dengan iOS 15.4 tu, memang Xiaomi 12 Pro ni macam terciduk gila lah. Sebenarnya Xiaomi boleh je compete dengan dua company ni, tapi dia orang kena fix dia orang punya software terlebih dahulu lah. Bila dia orang dah fix software dia orang, aku rasa dia orang boleh lawan je. Lepas tu harga pun sekarang ni aku rasa tak kena lah, 3,899. Aduh, apa mahal siut, boleh beli S22 Plus aku dengan harga macam tu. Jadi bagi aku rasa harga yang sepatutnya lah dengan Xiaomi 12 Pro ni adalah dalam 3,500 ataupun 3,200 ke atas macam tu. That's the logical price lah untuk telefon ni. Bagi aku telefon ni memang betul-betul premium flagship ni level lah. Memang kalau bawah 3,000 tu aku rasa memang Xiaomi rugi gila lah, sebab telefon ni memang bagus. Cuma itulah software dia bermasalah kan. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa ulasan akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Alright guys, macam mana video tadi? Mantap tak? Kalau korang suka jangan lupa tekan like dan subscribe. Okay, bye.